Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kini tibalah kita pada yang terakhir daripada segmen kita, bermula daripada tujuan hidup, jalan hidup, bekalan hidup, pendorong dan penghalang. Sekarang kita akan bercakap tentang pengakhiran hidup. Pengakhiran hidup ialah mati. Ya, pengakhiran hidup ialah mati. Tetapi mati hakikatnya bukan pengakhiran. Mati adalah satu permulaan kepada satu kehidupan yang hakiki dan abadi, iaitu kehidupan yang tidak ada mati-mati. Yang dikatakan kehidupan yang sebenar ialah kehidupan selepas mati. Dan kehidupan yang abadi, yang infinity, ialah kehidupan selepas mati juga. Jadi mati adalah gerbang kepada satu kehidupan yang selama-lamanya. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Umar bin Aziz, manusia diciptakan untuk selama-lamanya. Ya, bila manusia mula diciptakan, dia akan melalui alam demi alam dan sama ada berakhir di syurga. Ya, kita harap di situlah pengakhiran kita. Nauzubillah, jangan berakhir di neraka. Di neraka ada seksa selama mana? Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Di syurga ada nikmat yang selama-lama. Jadi manusia diciptakan untuk selamanya. Dan mati adalah satu permulaan kepada satu kehidupan yang tidak ada mati-mati tadi. Dan saya katakan bahawa perjalanan menuju kematian sudah bermula sejak kita dilahirkan. Jadi bagaimana sekalipun, ya, kita perlu sungguh-sungguh berbincang tentang mati ini. Kalau dalam Stephen Covey, dalam 7 Habits, dia ada satu habit yang kata begin with the end in mind, bermula dengan pengakhiran. Jadi kita mesti nampak secara visual apa yang kita kendaki pada masa akan datang, dan kita perlu membuat perancangan untuk mendapatnya. Jadi begitu juga dengan kita berbincang tentang mati ini, artinya kita membuat persiapan untuk kehidupan selepas mati. Selalunya kita masuk kursus usahawan dengan tujuan untuk jadi usahawan. Kita masuk kursus kecantikan ke apa saja kursus-kursus, ya. Kalau kursus usahawan, belum tentu kita jadi usahawan. Ya, kursus kecantikan belum tentu kita jadi cantik. Tapi kita masuk kursus ke tak masuk kursus tentang kematian, kita pasti mati. Jadi kenapa tidak kita, ya, bersedia untuk menghadapi sesuatu yang pasti berlaku. Dan ingat, sesuatu yang pasti berlaku ialah dekat sebenarnya, ya. Sebab itu kematian itu sangat dekat dengan kita. Jadi subhanallah, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang terbaik? Rasulullah kata orang yang terbaik akhlaknya. Dan orang yang terbaik, ya, akhlaknya ataupun orang yang terbaik agamanya ialah orang yang banyak mengingati mati dan membuat persiapan untuk menghadapinya. Orang yang terbaik. Dan orang yang bijaksana dalam mafhum hadis yang lain ialah orang yang paling bijaksana ialah orang yang banyak mengingati mati dan juga membuat persiapan untuknya. Bila kita bincang dengan tentang zikir dahulu, zikirnya ada dua. Satu zikir yang senyap, satu zikir yang kedengaran. Zikir yang kedengaran ni apabila kita mengucapkan kalimah-kalimah zikir, solat, ucap subhanallah, alhamdulillah, itu kedengaran. Tapi ada zikir yang bersifat bisu, silent. Apa dia? Mengingati mati. Mengingati mati adalah satu zikir, subhanallah, ya. Dan mengingati mati adalah membuang karat-karat di hati kita. Jadi subhanallah, ya, kita perlu mengingati mati kerana orang yang mengingati mati akan hidup. Ya, dia akan bersemangat, dia akan membuat persiapan, ya, dalam untuk menghadapi, ya, kehidupan ini. Dia tahu dia akan mati selepas ini, dia dinamik, dia produktif. Tetapi siapa yang lupa mati akan mati. Ya. Jadi kita perlu menghidupkan hati kita dengan mengingati mati. Tetapi kalau hati kita mati daripada mati, maka hati kita itu insya-Allah akan mati. Baik. Saya terlebih dahulu nak bincang tentang pembahagian manusia tentang mengingati kematian. Yang pertama, ramailah, ini grup yang paling ramai. Ramai sekali yang lupa mati. Yang kedua, yang takut mati. Yang ketiga, yang ingat mati.
Di mana kita dalam kategori ini? Kuliah ini bukan untuk menuding jari, tetapi untuk menuding jari untuk diri kita sendiri. Baik, yang lupa mati. Yang lupa mati ni bila kita sebut tentang mati, dia tak suka. Muka masam, benci, tak suka, anti climax. Kita nak maju ni, kita nak gembira, kita nak enjoy, kita nak suka-suka ni. Ya, tiba-tiba sebut tentang mati. Jangan. Tak suka, ya. Dia tak suka betul kalau orang ingatkan mati, kerana mati itu menyebabkan dia tidak boleh berhibur dengan apa? Dengan sukalah. Dia nak buat dosa, dia nak buat kelalaian, nak berhibur, nak enjoy, ya, dengan melupakan segala-galanya. Tapi bila dia ingat mati, dia tak suka. Sebab itu, ya, ada setengah orang apabila dia sebut mati, dia memang benci. Sebab apa? Dia nak lupakan mati atau dia terlupa mati. Dia ingat mati apabila dia sakit ni. Bila sakit tenat, ya, kemudian apabila dia dah mula sakit tu dah dekat, waktu tu dia yang lupa mati, dia ingat mati. Tetapi dia ingat mati tu bukan kerana dia mengingati perjalanan selepas mati, apa yang dia akan hadapi selepas mati. Mula-mula yang pertama alam kubur, alam barzah, kemudian dia akan dibangkitkan menuju alam mahsyar, kemudian dibicarakan ada titian sirat, ada mizan, ada syurga, kemudian ada neraka. Dia bukan ingatkan perjalanan yang ke depan, tapi dia sedih bila orang sebut tentang mati dan dia sedang sakit tenat. Dia memikirkan, isteri aku siapa yang jaga, dia kahwin lain ke, anak-anak aku macam mana, rumah yang besar ni macam mana, siapa yang nak ambil. Subhanallah, dia memikirkan ke belakang, iaitu dunia yang dia tinggalkan, bukan dia memikirkan akhirat yang akan dia hadapi. Subhanallah, kenapa orang lupa mati ataupun terlupa mati? Kerana lemahnya iman. Kerana apa? Kerana dunia itu sangat mencengkam, dunia itu dibesarkan dalam hati. Maka apabila nak berpisah dunia, iaitu dengan kematian, dia tak suka. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, penyakit yang ditakuti kepada umat akhir zaman ialah penyakit al-wahan. Al-wahan. Apa dimaksud penyakit al-wahan tu? Cinta dunia dan takut mati. Dia kedua-dua ni sangat sangat erat hubungannya. Kenapa seorang itu takut mati? Kerana terlalu cinta kepada dunia. Ini kita kena jaga sungguh-sungguh, ya. Jadi kita jangan jadi orang yang apa tadi? Lupa mati. Yang kedua, orang yang takut mati, dia ingat, dia sentiasa mengingati mati, tetapi kesan daripada ingat mati itu negatif. Kan ada orang yang kalau dia kerana trauma, dia ada fobia, ataupun sekarang ni kemurungan, anxiety dan sebagainya. Ini bukan anxiety yang berkaitan dengan faktor biologi, tetapi ini kerana dia buat sesuatu yang selalu bertentangan dengan kehendak Allah, selalu melakukan dosa, maka dosa itu resah, jadi jiwa dia resah. Jadi antara orang yang resah jiwa ni, kenapa? Antaranya ialah dia takut dengan mati, menimbulkan dia luntur semangat. Kejap, dia dalam hati dia tu, dia sentiasa dalam ingatan dia sentiasa ingat mati. Dan ingat mati ni menyukarkan hidup dia hingga dia hilang semangat dalam hidup. Ya, dia ni menjadi orang yang mati sebelum mati. Ya, sebab tu dia kata pengecut mati beberapa kali sebelum mati. Dia takut mati, dia mati beberapa kali. Jiwa dia dah mati dah. Ya, tapi yang kata the brave never die. Orang yang berani dia tak takut mati. Ya, tapi ni pengecut beberapa kali mati sebelum mati. Ya, puncanya dia kurang ilmu. Dia ingat mati ni tak ada harapan lagi. Mati ada harapan. Bahkan subhanallah, kalau benar-benar dia memahami Islam dan melaksanakannya, mati bukan satu perpisahan, tapi mati adalah satu pertemuan kepada orang yang kita sayang, kepada orang yang kita cinta. Kenapa? Kita akan bertemu balik. Kalau kita beramal soleh, kita akan bersama keluarga kita di dalam syurga, Al-Jannatun Na'im contoh. Jadi mati ada bukan perpisahan, tapi mati adalah syarat menemui cinta Allah, cinta Rasulullah. Bayangkan kita boleh bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan orang-orang baik kalau kita berada di syurga. Maka kenapa orang ni takut mati? Kerana dia tidak ada ilmu, ataupun dia sudah tenggelam dengan bukan sahaja kejahilan tapi kedegilan, tenggelam oleh dosa-dosa. Subhanallah, mati adalah satu proses
seperti mana kelahiran. Kan saya dah katakan dahulu, kelahiran membawa kita pindah daripada alam rahim ke alam dunia. Kematian adalah satu proses yang membawa kita pindah daripada alam dunia ke alam barzah. Kematian dan juga kelahiran adalah proses. Jadi soalnya bukan kita takut pada kematian itu, tetapi yang paling penting ialah apakah persiapan kita untuk menghadapi kematian itu. Itu yang penting. Jadi tak guna kita takut ingat mati tapi kita jadi takut. Tetapi kita ingat mati, bukan kita takut, tetapi ingat mati itu menyebabkan kita membuat persiapan untuk menghadapi kematian. Kita taubat atas dosa-dosa kita. Ya, kita mujahadah sungguh-sungguh melawan nafsu kita. Jadi jangan jadi orang yang kedua takut mati. Kita mesti jadi orang yang ingat mati. Ya, orang yang ingat mati ini, dia yang saya kata-kata dia zikir yang senyap. Bila dia ingat mati, subhanallah, dia sentiasa mengingati dia akan bertemu dengan Allah, dan untuk bertemu dengan Allah dia perlu bawa apa? Qalbun salim, hati yang sejahtera. Jadi kehidupannya di dunia ini sibuk untuk dia bersiap sedia untuk membawa hati yang sejahtera. Dia nak tanam sifat sabar dalam hati, sifat redha, sifat pemaaf, nak hindarkan sifat-sifat mazmumah daripada hati, nak buang rasa marah, nak buang rasa dendam, nak buang rasa hasad. Subhanallah, orang ini sibuk tau. Ya, dia ingat mati. Dan orang ini subhanallah sebagai tamsilannya macam orang nak pergi haji. Profesor Dr. Hamka ya, dalam sebuah bukunya mengingatkan tentang orang yang ingat mati ni macam mana orang yang nak pergi haji. Macam mana kalau kita nak pergi haji? Pertama, kita siapkan bekalan, kita siapkan belanja, kita siapkan apa lagi? Ilmu. Kita siap dah rukun-rukun haji ni dekat mana kita nak, macam mana kita nak melontar jamrah, macam mana kita nak sa'i, macam mana kita nak tawaf, macam mana kita nak wukuf. Contoh ilmunya kita belajar manasik tentang haji itu, kaedah-kaedah tentang mengerjakan haji, rukun-rukun haji yang mana wajib, yang mana rukun, yang mana sunat, yang mana perkara-perkara yang haram, kita cermati, kita cakna. Jadi begitu juga kata Hamka, kalau orang tu dia nak pergi mati, bila dia nak berhadapan dengan kematian, dia siapkan ya ilmu tentang menghadapi kematian. Dia ilmu apa dia bekalan-bekalan untuk dia berdepan dengan kematian. Baik, antara orang yang ingat mati ni, antara yang pertama, dia lakukan sebanyak-banyaknya kebaikan. Dia tahu duit tidak boleh menjadi bekalan selepas mati, jadi dia tukar duit kepada mata wang di hari akhirat, pahala. Pakaian yang dia pakai bila mati hanya pakai kain kafan, dan apa pakaian sebenarnya? Pakaian yang sebenarnya ialah libasut taqwa. Dia buat takwa, jaga dirinya daripada dosa-dosa. Kemudian dia lihat dia nak berjiran dengan siapa nanti di dalam ini, dia nak berjiran dengan orang yang baik. Kalau dia jadi ahli perniagaan, dalam hadis mengatakan ahli perniagaan yang jujur dan amanah akan jadi jiran para nabi, akan jadi jiran para siddiqin, akan jadi jiran para syuhada, orang yang mati syahid. Oh, dia nak duduk dengan jiran itu. Jadi oleh itu dia jadi peniaga yang jujur dan amanah. Subhanallah. Okey, antaranya orang yang ingat mati ialah orang yang akan segera melaksanakan taubat. Dia tidak akan menangguh-nangguhkan taubat. Ya? Dia tak payah tunggu. Salah antara kita ialah apabila kita kata nanti lepas semayang nanti kita istighfar. Jangan tunggu lepas semayang baru istighfar. Istighfar selepas semayang itu ialah dosa yang kita lakukan dalam solat. Kerana kita lalai, kita alpa, sebab tu kita istighfar. Istighfar itu untuk kita minta ampun atas dosa kita dalam solat yang lalai, ya. Tetapi bila kita melakukan dosa di jalan, kita melakukan dosa di tempat kerja, bila kita melakukan dosa, kita menguruskan perniagaan kita, minta ampun waktu kita sedar, terus minta ampun, jangan tunggu lepas solat. Jadi segerakan taubat. Kerana mati boleh datang tiba-tiba. Jangan tangguh. Ya, semua orang dengar ya. Semua orang yang mati pada hari ini, sekali lagi saya tegaskan, ini kata-kata daripada Salman Al-Farisi. Semua orang yang mati pada hari ini menyangkakan mereka akan hidup pada hari esok. Semua orang.
Jadi hari ini kita buka surat khabar, kita buka Facebook, WhatsApp, Instagram dan sebagainya, kita baca tentang kematian orang lain. Tetapi satu hari orang akan baca tentang kematian kita. Ya. Dan kita menangisi mungkin kematian orang-orang yang kita sedih, orang yang kita baru ni adik Rayyan saya kata. Ya, orang semua satu dunia sedih tentang adik Rayyan. Kita sedih. Tetapi ingatlah, kematian yang paling sedih tetapi kita tidak berpeluang untuk menangisinya, bersedih tentangnya, ialah kematian diri kita sendiri. Ini subhanallah, ya. Bila kita ingat mati, yang pertama yang tadi kita segera akan beramal, yang kedua segera bertaubat, yang ketiga kita akan tabah menghadapi ujian-ujian dalam hidup ini. Sebab itu pernah seorang wanita, dia bertemu dengan Siti Aisyah, ya, Ummahatul Mukminin radhiyallahu anha, katakan, aku resah gelisah, oh wahai ibu orang mukmin. Apa jawab Aisyah? Ingatlah mati. Bila dia ingat mati, keresahan dan kesedihannya terangkat. Kenapa? Bila dia ingat mati, kesedihannya dalam hidup terangkat, kerana apabila kita menjiwai sungguh-sungguh mati, kita ingat penderitaan yang lebih hebat di hari akhirat. Kita ingat pahala-pahala yang Allah janjikan kepada orang yang bersabar. Sabar, pahalanya bighairi hisab. Tidak ada had, tidak ada batas. Sedekah 700 kali, kebaikan biasa 10 kali, tapi sabar terhadap ujian tidak ada batas. Subhanallah. Jadi bila kita ingat mati, kita nak bertemu dengan Allah, membawa hati yang sejahtera, membawa pahala ketaatan kita kepada Allah, maka di sana kita akan tenang dalam menghadapi ujian dalam hidup. Kita akan dapat ketenangan. Yang keempat, apabila kita ingat mati, subhanallah, kita takut untuk melakukan dosa dan maksiat. Kita takut, ya, kerana bila datang runtunan ataupun dorongan kuat untuk melakukan maksiat, semua ulama berpesan, kita ni datang kuat ni, ingat na'udzubillah, nak berzina ke, nak mengambil harta yang haram ke, untuk mengumpat ke, untuk memfitnah, datang dorongan tu kuat, nak marah datang kuat, ingat mati. Ingat mati menyebabkan dorongan, ya, untuk melakukan dosa ataupun maksiat itu akan menjadi kendur, ya. Macam mana kita nak marah lagi, tapi kalau kita ingat kita akan berdepan dengan kematian. Bagaimana kita nak mengumpat lagi, tega mengumpat lagi kalau kita ingat tentang kematian. Jadi selalu ingatkan diri kita apabila datang dorongan dan hasutan, ya, syaitan dan hawa nafsu untuk kita melakukan maksiat, maka ubatnya adalah ingat kepada mati. Ni, ya. Kemudian kita sebenarnya dalam kita melihat orang-orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah yang saya katakan tadi, ya, mereka akan menyegerakan amal, menyegerakan taubat, kerana mereka rasa, ya, mati boleh datang tiba-tiba, ya, mati boleh datang tiba-tiba. Jadi sebab itu kalau kita lihat, kita teruslah bertaubat. Ada orang kata taubat, kemudian aku terjebak lagi dengan dosa. Taubat, lagi terjebak lagi dosa. Azam lagi nak meninggalkan taubat, nak meninggalkan dosa, tapi berlaku lagi melakukan dosa. Kan ada istilah dulu, taubat sambal belacan, ya? Makan pedas tapi besok makan lagi. Taubat tu kita ulang dengan taubat, kita ulang berdosa. Kita ulang bertaubat, kita dosa. Apa ubatnya kepada orang itu? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menegaskan bahawa kalau kita melakukan dosa, kemudian kita bertaubat, kemudian kita melakukan dosa lagi, kemudian bertaubat lagi, maka kata Imam Ghazali, jangan berhenti untuk bertaubat. Kerana apa? Kerana mati boleh datang ketika kamu bertaubat. Waktu kita bertaubat tu mati datang, alhamdulillah. Ataupun mati datang kamu dalam satu perjalanan menuju satu taubat. Jadi orang yang ingat mati, insya-Allah dia akan terus bertaubat, walaupun taubat itu, ya, dia menyebabkan dia terjebak, dia tak mampu nak lawan, tapi dia terus bermujahadah dan sebagainya. Dia tidak mengalah dalam mujahadah, tapi sering kalah. Tapi tak apa, dengan ingat mati dia akan meneruskan mujahadahnya, ya, dia tidak akan mengalah walaupun sering kalah dalam memerangi hawa nafsunya.
Bagi orang yang dekat dengan Allah, mati adalah kegembiraan. Kita harap itulah, ya. Macam Abu Dzar, ya, dia kata antara nikmat yang hidup di dunia ni, antara nikmatnya ialah ketika aku berada di ambang sakaratul maut, dia kata. Itu paling nikmat hidup di dunia. Ketika di ambang sakaratul maut. Kita waktu itulah yang paling kita tak suka. Bila ditanya kepada Abu Dzar, mengapa? Dia kata, kerana bila aku berada di ambang sakaratul maut, saatku untuk bertemu dengan Rasulullah kekasihku semakin hampir. Jadi mati baginya adalah syarat menemui cinta. Dan mati bukan perpisahan, bahkan untuk pertemuan yang lebih indah. Ini Abu Dzar. Begitu juga Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal apabila dah dekat dengan kematiannya, dia tersenyum. Isterinya bertanya, mengapa engkau tersenyum wahai suamiku? Mengapa aku tidak tersenyum? Sebentar lagi aku akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kematian yang indah. Ya, tapi ingat, kematian yang indah hanya ditempuh oleh cara hidup yang betul, seperti mana kita sebutkan yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakit mati. Ya, sakit mati ini terlalu sakit. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika demam yang sangat kuat, ya, Rasulullah mencelupkan tangannya dan menyapu dengan air pada mukanya. Ringankanlah sakaratul maut, kata Rasulullah. Bayangkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan Allah pun minta ringan sakaratul maut, kita bagaimana? Tetapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kata, Rafiqil a'la, Rafiqil a'la, teman daerah tinggi, teman daerah tinggi. Subhanallah. Sebab itu Rasulullah SAW gembira untuk bertemu dengan Allah. Jadi saya ingin tegaskan, bagaimana kita nanti nak bertemu dengan Allah ketika sakaratul maut, ketika nyawa nak berpisah daripada jasad kita? Bagaimana keadaan kita waktu itu? Agaknya bagaimana? Apakah kita menanti-nanti dengan gembira, ataupun kita tersiksa untuk berpisah? Apakah kita gembira bertemu dengan Allah, berpisah dengan manusia, ataupun kita benci bertemu dengan Allah kerana kita terpisah dengan manusia? Ukurannya ialah bagaimana ketika kita mendatangi solat kita. Jadi kalau kita sebentar lagi untuk solat subuh ke, solat zuhur ke, solat asar ke, bagaimana kita ketika nak solat itu? Kalau kita gembira, itulah indikator, petunjuk yang kita akan gembira nanti di saat sakaratul maut untuk bertemu dengan Allah. Tetapi kalau kita bangun dengan rasa malas, kita tangguh-tangguhkan hingga ke hujung waktu, maka itu juga petunjuk bahawa apabila berdepan dengan sakaratul maut, kita benci bertemu dengan Allah. Dan kalau kita benci bertemu dengan Allah, bagaimana Allah nak suka bertemu dengan kita? Jadi mari kita hidupkan hati kita dengan mengingati mati, dan insya-Allah orang yang mengingati mati, orang yang banyak buat persiapan, dan insya-Allah orang yang banyak buat persiapan, dia banyak ibadah umumnya, dia banyak ibadah sunatnya, dia banyak ibadah asasnya. Ingat, mati meningkatkan produktiviti dan kualiti kehidupan kita. Dan ingat, mati menyebabkan kita tidak membuang masa. InsyaAllah, mudah-mudahan pengakhiran hidup ini akan menyebabkan kita memulakan perjalanan dengan baik. Dan apabila bertemu dengan halangan-halangan di perjalanan, kita sentiasa ingat, di hujung jalan ada kebahagiaan yang menanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.